Mai ayat 30. Qala inni abdullah. Tiba-tiba Allah izinkan Nabi Isa bercakap. Sebab itu dalam riwayat, Nabi Isa antara manusia yang Nabi sebut. Dia ada 5 semua panjang lah, saya tak mau bahas. Antaranya Nabi Isa yang boleh bercakap waktu baby. Apa Nabi Isa kata? Inni abdullah. Aku ni hamba Allah. Maka Quran ayat 30 surah Maryam menangkis, menolak, menyahjauhkan fahaman mereka yang mengatakan Isa anak Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya tangguhkan pada malam ini tajuk perbahasan dalam surah Asy-Syu'ara. Kerana saya ingin membahaskan sedikit. Mudah-mudahan mendapat pencerahan. Berhubung dengan Isa alaihi salam, ibunya Maryam alaiha salam, dan sebuah keluarga yang namanya keluarga Imran. Itulah surah Ali Imran. Saya akan membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran di dalam menjelaskan perkara ini. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Al-Quran menangkis dan menolak sejauh-jauhnya faham orang-orang Nasran yang ada ayatnya di dalam Al-Quran.
Dan di akhirnya insya Allah semoga kita dapat melihat bagaimana Islam adalah agama yang punya toleransi yang tinggi, di mana ada perkara yang Islam haramkan secara total dan ada yang Islam berlapang dada dalam perkara-perkara yang biiznillah cuba untuk saya huraikan pada malam ini. Kepercayaan bagi orang-orang Kristian adalah Isa alaihi salam lahir pada 25 Disember di sebuah tempat namanya Baitullah. Apa yang ingin saya pertekankan ialah kita mesti membaca dan melihat isu atau soal akidah yang besar ini bermula dengan keluarga Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam surah Ali Imran bermula ayat 35. Saya nak mula di situ. Kemudian saya akan petik 2-3 ayat daripada surah Maryam dan kemudian ada 1 ayat daripada surah An-Nisa. InsyaAllah. Allah berfirman ayat 35 Ali Imran. إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. Allah kata, ingatlah akan peristiwa ketika seorang perempuan nama dia Hannah, mengikut satu riwayat. Dia adalah isteri kepada Imran dan ada kena-mengena keluarga dengan Nabi Zakaria alaihi salam. Hannah dia mengandung. Lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni nazartu. Wahai Tuhanku, aku telah bernazar. Laka ma fi batni. Laka, kata Allah, engkau. Aku telah bernazar, nazartu laka. Aku telah bernazar kepadamu, ya Allah. Ma fi batni. Apa yang ada dalam perutku ini. Maksud dia, kalaulah aku melahirkan anak nanti dan anak itu seorang lelaki, muharraran, aku akan bebaskan dia, aku akan serahkan dia ke Masjidil Aqsa untuk menjadi khodam Masjidil Aqsa. Kalau bahasa kita jadi Tok Siak, Tok Bilal lah, senang faham. Apa pengajaran pertama nak ambil?
Itulah cita-cita seorang ibu. Bila dia mengandung, dia mesti ada satu vision, satu cita-cita untuk melihat anak yang lahir, anak yang baik. Anak yang lahir, anak yang tahu menjaga haknya sebagai hamba Allah, hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ayat seterusnya 36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka beranaklah Hannah. Lalu yang keluar laisa dzakar, bukan lelaki, tetapi al-untha, seorang perempuan. Beranak lahir adalah seorang perempuan. Maklumlah tuan-tuan muslimat, zaman tu, zaman Maryam, zaman Nabi Isa, mana ada teknologi macam kita. Boleh pergi klinik swasta scan, kan, nak tengok jantina anak. Tambah yang baru dapat anak pertama, memanglah exciting. Dia dah main 3-4 tu, keluar apa pula, mimpi. Anak pertama tu memang dia exciting. Hantar pergi klinik, bayar sikit, scan 3D gambar baby tu. Berpusing dia kan, nampaklah jantina dia. Pusing-pusing dia, baby tu berhenti, dia buat lagu tu. Pergi. Keluar desa okok tu cerita dia. Rupa nak rupa nak jantan. Tuan-tuan muslim, zaman tu tak ada. Lalu keluar seorang perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Lalu kata Hannah, ibu dia, sammaituha, aku menamakan dia dengan Maryam. Aku namakan dia Maryam. Ini nama yang baik. Dan Maryam, kalau ikut hadis yang sahih di dalam Al-Jami'us Shaghir Al-Imam As-Suyuti, bahawa Maryam adalah perempuan pilihan Allah, perempuan pilihan Islam. Selain Sayyidatina Khadijah, selain Fatimah anak Rasulullah, dan juga Asyah binti Muzahim isteri Fir'aun. 4 ini Al-Imam As-Suyuti letak dalam kitab hadis dia Al-Jami'us Shaghir, dan jumhurul ulama hadis menghukumkan sahih. So 4 orang termasuk Maryam, perempuan suci, perempuan pilihan Allah. Baik, tengok ayat 36, tak habis lagi. Aku namakan dia Maryam. Lalu dia kata apa? Wa inni u'idzuha bika. Aku minta perlindunganmu ya Allah atas dia. Wa dzurriyyataha, dan zuriat keturunan dia nanti, yakni zuriat keturunan Maryam ni, bermula daripada Maryam ya Allah, kata Hannah, aku pohon padamu, termasuklah wa dzurriyyataha, zuriat dia nanti, aku pohon ya Allah, minasyaitonir rajim.
Aku minta supaya mereka dipelihara daripada godaan syaitan terkutuk. Apa dia pengajaran kedua? Setiap anak yang lahir, kita dapat anak, confirm kita tak nak anak kita berperangai macam iblis. Kita tak nak. Kita tak nak anak cucu keturunan kita perangai macam hantu, perangai macam iblis. Tak mau terperangkap dalam network, dalam jaringan hasutan iblis. Na'udzubillah, ya Allah, tak nak. Tak nak. Kita nak zuriat keturunan kita seperti yang didoakan oleh Ibrahim alaihi salam di dalam surah Ibrahim ayat 44:1. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, nak yang tu. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat, wa min zurriyyati, dan juga zuriat keturunan aku. Anak, cucu, cicit, piut aku, semuanya mendirikan solat. Yang tu kena doa elok, minta dengan Allah. Doa Nabi Ibrahim tu baca lepas solat. Maka Maryam lahir. Baik. Yang ketiga, Allah Ta'ala cerita ketika mana dia lahir, berlakulah perebutan antara dua pihak. Kafalaha, siapa nak jaga dia? Dia perempuan suci. The Virgin Mary, kata orang putih. Ya, mereka panggil Mary, Maryam. Siapa nak jaga ni? Tuan-tuan muslimah, surah yang sama, Ali Imran, juzuk yang sama, juzuk 3, ayat 40 lebih, 44 ke 45 begitu. Allah Ta'ala cerita kisah perebutan. Siapa nak jaga Maryam ni? Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Al-ayah. Allah kata, itulah kisah yang gaib, berita-berita gaib yang kami khabarkan kepadamu, wahai Muhammad, dan engkau tidak hadir, wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, engkau tidak hadir di sisi mereka, wahai Muhammad, ketika mana mereka bertekak, berbalah, siapa yang nak jaga Maryam. Dua pihak. Pertama, pihak Tok Siak, Tok Bilal, Masjidil Aqsa. Dia berklaim, kami nak jaga Maryam. Satu pihak, pihak Nabi Zakaria itself, dia sendiri, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kata, aku berhak. Sebab Maryam tu anak saudara dia, anak menakan dia, anak kepada adik dia. Maka dia lebih berhak. Lalu Allah cerita, idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. 44 atau 45, antara dua. 44. Okey, 44 Ali Imran. Lalu apa jadi? Allah Ta'ala suruh undi. Tu ayat mengundi lah tu. Sebab tu hari mengundi tengok ada jari bersih tu semua nak kena sepak pungkor.
Tapi mengundi. Hai, takkan pukul 3 awal sangat jari hang bersih. Leceh betul. Sampai ke maghrib duk bersih jari. Oi. Leceh lagu tu. Mengundi ni penting. Nak pilih pemimpin dan sebagainya. Nabi sendiri undi isteri dia. Kalau perang, Nabi undi isteri mana yang nak ikut. Kita buat bodoh. Semayang kemain lagi. Dahi hitam. Baca Quran Pak Arab pun lari. Main mengundi tak mau. Leceh betul. Tuan-tuan, Allah cerita Nabi Zakaria dan pendeta-pendeta mengundi. Cara mana? Tengok ayat tu 44 Ali Imran. Yulquna aqlam. Cara undi dia, siapa yang berhak nak jaga Maryam, cara dia ialah yulquna aqlam. Alqa baling. Alqa lempar. Lempar atau baling. Aqlam jamak dari qalam. Qalam bukan kolam. Qalam qaf. Qalam makna pen. Aqlam pena. Pen yang banyak. Pen lah jamak. So pakat lempar pen dalam sungai. Itu cara dia. Pen siapa yang timbul, dialah yang berhak menjaga Maryam dan akhirnya menang kepada Nabi Zakaria dengan majoriti yang banyak. Dengan majoriti, kawan hilang wang pertaruhan. Mengundi. Allahu Akbar. So Nabi Zakaria berhak jaga Maryam. Baik. 4. Lagi masuk Nabi Isa. Cerita hadis. Ayat 37. Patah balik ke belakang. Ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasan wa kaffalaha Zakaria. Maka tumbuh membesarlah Maryam dengan pertumbuhan yang baik sebagai seorang anak perempuan. Lalu dia dijaga oleh Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Nabi Zakaria jaga dia. Letak pada satu mihrab di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Mihrab tutup, cover dengan benda yang tutupan, orang lain tak boleh masuk. Satu benda berlaku yang kata hebatnya Maryam. Satu benda berlaku, ayat 37 juga. Apa dia? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tengok ayat tu. Kullama. Kullama makna setiap kali. Every time. Setiap kali dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria dakhala. Fi'lun madhi bagi huwa, lelaki. Iaitulah Nabi Zakaria, dia telah masuk. Dakhala. Setiap kali dakhala, dia masuk ke dalam mihrab nak tengok Maryam. Indaha rizqa, wajada indaha rizqa. Dia mendapati di sisi Maryam ada rezeki. Buka tafsir, rizqa atau rezeki itu maksudnya buah-buahan. Buah-buahan pula kata mufassirin bukan musim dia. Itu yang pening Nabi Zakaria. Pertama, hairan. Siapa pergi hantar ni? Sebab depan dinding cover elok, tak ada siapa boleh. Mak rempit mana pun tak boleh masuk ah. Tadi on the way saya datang ni 3 Spiderman mak rempit. Saya kata mampu kita laju dulu, saya speed laju tu. Depa angkat kaki 3 orang Superman. Ya Allah, Melayu ke semua? Jatuh tu
Kapan men jawab? Kita tengok astagfirullah anak-anak oi. Selaju-lajunya mereka potong saya. Saya lajulah 120 lebih. Dia lagi laju, potong kita. Allah, letih kita, sedih. Baik. Musim dia bukan. Katalah waktu tu musim buah durian. Tapi depan Maryam buah mangga. Contoh. Nabi Zakaria kata, "Anna laki hadha." Ayat tu 37. "Anna laki hadha." Ni ambil mana ni? Qalat, "Huwa min indillah." Tu dialah Maryam. Maryam jawab, "Huwa min indillah." Ni buah-buahan ni daripada sisi Allah. Allah yang kirim. Mengikut riwayat, Jibril datang hantar buah-buahan kepada Maryam. Astaghfirullah, dia bukan Rasul, dia bukan Nabi. Tetapi demikian perempuan suci ini dijaga oleh Allah. 4, 5. Datanglah ujian. Kita nak masuk fasa kedua. Setelah Allah jaga Maryam, perempuan suci yang bertasbih, yang berwirid, yang beribadah di mihrab, maka Allah kirim ujian. Ujiannya secara detail, tuan-tuan muslimat boleh mula baca ayat 16, start ayat 16 surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Start daripada situ. Allah kata, bacakan wahai Muhammad kepada mereka kisah Maryam. Start daripada ayat 16 sampailah ayat 30 lebih. Kita melihat kisah Maryam yang bermula dengan pada suatu hari. Saya start ayat 17. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Start ayat 17 surah Maryam. Dia buat dinding hijab. Satu hari dia mandi. Ini nak mula ujian. Maryam mandi. Dia pakai kain basah. So hijab. Tertutuplah bilik air dia. Dia mandi. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Maka kami utus kepadanya ruhana. Ruh kami. Ruh kami itu, maksud ruh tu ialah Jibril alaihi salam. Sebab itu dalam Quran, bila Allah sebut ruh, dua. Pertama, malaikat Jibril. Dalam Al-Baqarah, Allah sebut dengan Ruhil Qudus. Ruhil Qudus tu Jibril, ruh yang suci. Dan makna kedua, ruh, ruh lah. Allah angkat ruh, matilah kita. Baik, dua makna ruh di dalam Al-Quran. Ayat 17 surah Maryam, ruhana maksudnya Jibril. Dia jadi apa? Fatamathala laha basharan sawiyya. Jibril menyerupai bashar, seorang manusia, seorang lelaki yang kacak handsome. Berdiri depan Maryam. Maryam tengah mandi. Tuan-tuan muslimat, bila kita sebut malaikah, selalunya malaikat akan dikaitkan dengan kecantikan. Kalau iblis, kehodohan. Kalau malaikat, kecantikan, handsome, segap. Dalil 32 tak silap, atau 33 surah Yusuf.
Falamma sami'at bimakrihin arsalat ilaihin wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza malakun karim. Itu dalil saya. Itu Allah aja. Ketika Zulaikha, jadi saya patah balik surah Maryam. Ketika Zulaikha mendengar cerita-cerita tak elok tentang diri dia, rupanya Mak Datin dah bersembang. Mak Datin di Mesir, golongan bangsawan. Dia kata, apalah punya gila punya si Zulaikha ni. Budak hak dia beli di market pun dia syok, dia pergi godok. Mulut tempayan boleh tutup. Rio Mak Datin menyembang. Gelinya aku, kata Mak Datin seorang. Gamak dia, budak dia beli kat market, dia boleh godok. Ish, dia ni nak suapa cakap. Sampai kat telinga Zulaikha, dia kata tak apa. Hampa tak tengok Yusuf hampa sembang lah. Tak apa. Lalu dia buat pesta di istana. Baca ayat. Makan orang besar-besar lah. Kita panggil koktail. Koktail besar-besar lah. Hebat-hebat lah. Makan pun cucuk-cucuk dengan lidi ya, buah-buahan apa semua kan. Bukan boleh makan banyak-banyak. Nak banyak si kandak lah. Dia adalah cara duta lah pegawai. Adalah koktail ni. Tuan-tuan Muslim, dia panggil. Mak Datin duduk, kursi dia bagi, duduk. Sambil duduk tu, dia letak buah-buahan depan, dia bagi sikina. Sikina apa? Pisau. Ni Quran sebut, ambil pisau. So Datin pun sambil potong mimbang. Macam mana you punya bisnes? You bisnes apa? Sembang Datin. Bisnes telur ayam lah. Nampak telur ayam tak apa ada lah sekarang. Contoh lah. Oh ya ke? Kecil-kecil je. Niaga minggu je. Minggu contoh lah. Sembang lah mak Datin ni. Tengok nak cerita malaikat. Wa qalat ikhruj alaihi. Lalu Zulaikha buat isyarat. Waktu tu Nabi Yusuf berdiri di balik langsir, balik tabir. Itu yang Hamka tulis, sedih kata Hamka. Kerana pada waktu itu Nabi Yusuf hanyalah seorang hamba kepada majikan dia. Dia kena akur perintah majikan dia. Kesian kata Hamka Nabi Yusuf pada waktu itu. So hamba dia hamba, tuan dia kata okey, keluar sekarang. Wa qalat ukhruj, keluar alaihin, lalu depan mereka. Nabi Yusuf pun tak ada pilihan. Jalan depan mereka. Tak cakap, jalan saja. Apa Allah kata? Falamma ra'ainahu akbarnahu. Tatkala mereka melihat dia, pandangan macam mana? Allah kata akbar. Pandangan yang besar. Maksud dia kagum ni tak ada ayat. Yang kata lawa Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahun. Lalu mereka telah melukakan jari-jari. Tak sedar dah. Apple ke mana, limau ke mana. Semua pakat tengok. Jari dah luka, tak sedar. Sambil mereka berkata, ma hadza basharan. Sebelum tu Allah kata, mereka kata, qulna hasya lillah. Kalau
Kalau bahasa Melayu kita, qulna hasya lillah. Kalau bahasa kita, alamak bro, ni apa ni? Orang ke apa ni? Lebih kurang begitulah. Pandangan kagum. Biar betul ni. Sambil duk tangan, duk tenyih jari tak sedar. Weh, biar betul ni. Ma hadha basharan. Ini bukan orang ni. In hadha. Ini malakun karim. Malaikat. Tuan nampak tak Allah ajar? Bila kata malaikat akan dikaitkan dengan kecantikan, kehandsoman. Kenapa saya bawa isu ni? Sebab saya nak bagi nanti tuan-tuan faham apa jadi pada Maryam bila dia tengok Jibril. Begitu. Nak bagi faham yang itu. So, tengok-tengok, wih, ni bukan orang, ni confirm malaikat. Walhal mak datin tu malaikat tak pernah tengok. Mana pernah tengok malaikat? Tunggu nak mati ya malakul maut. Mana pernah tengok tiba-tiba terpacul daripada mulut. Ini malaikat untuk menggambarkan betapa cantik dan indahnya Nabi Yusuf, macam malaikat punya lawa. Begitu. Baik, faham yang ini? Kita patah balik ayat 17 surah Maryam. Apa jadi? Maryam melihat di hadapan dia basyaran sawiyah, seorang lelaki, itulah Jibril yang cantik, handsome, segak. Tafsir kata, ini bukan saya tambah, tafsir menulis, ketika Maryam melihat Jibril, pertama sekali dia sebut, inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung daripada Allah, aku berlindung kepada Allah daripada engkau buat benda tak elok pada aku. Lalu Jibril jawab, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Lalu kata Jibril, aku ni utusan Allah, Allah kirim pada engkau untuk beri satu khabar gembira, engkau akan dapat anak. Kata mufassirin, Maryam semacam terkedulah, kita kata begitulah, kerana melihat tampannya Jibril. Lalu ada mufassirin menulis, berlaku satu macam pertukaran hormon dalam tubuh Maryam. Begitu. Terutama dalam rahimnya. Ini saya tak tambah. Ini dalam tafsir. Dia tengok-tengok, kita nak kata apa? Nak kata terangsang. Itu tidak. Bukan terangsang. Tetapi begitulah. Berlaku macam pergerakan hormon dia. Dia jadi satu macam. Terutama di dalam rahimnya. Dan ketika itulah Jibril meniup melalui belahan kain basahannya. Jibril tiup roh Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka mengandunglah Maryam. Bermulalah episod ujian besar. Nabi Isa tak lahir lagi. Bermulalah episod kami tak dapat pun WhatsApp kata hang nak buat kenduri kahwin. Tak ada pun. Tiba-tiba buncit perut. Tuan-tuan, kemarin kenduri punya banyak sampai tak cukup kaki. Kena di Batuah. Ampun maaf saya cancel Batuah tak pergi. Dengan jalan jam highway pi balik, patah balik Sungai Petani, kona pula. Pening kepala tuan, kenduri punya pukul. Hari ni pun ada hari. Pergi lagi. Dikira makan. Mau seminggu ni gemuk. Makan pula mereka jamu dengan kambing kalau tok nenek. Ya Allah, ya Tuhan. Punya syok. Kenduri kampung ni cukup syok. Masak sendiri apa semua. Memang syok. Makan macam-macam. Meja tu penuh. Macamlah mulut saya 12. Nak telan ke semua. Tapi dia rai kita tu. Allahu Akbar. Orang kampung. Cukup syok betul. Puas makan. Tuan-tuan. Tak ada pun kami dapat dalam WhatsApp grup orang kampung. Kata hang nak nikah. Ni perut buncit pasal apa ni? Hai tuan-tuan, muslimin muslimat, perempuan suci yang dijaga oleh Nabi Zakaria berhadapan dengan ujian besar sekarang.
Apa dia? Aku tak ada suami, aku pun tak pernah minta. Allah pilih aku untuk menguji aku, dan Allah pilih aku untuk beritahu manusia bahawa Allah Maha Gagah, fa'alun lima yurid. Dia buat apa dia nak. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada benih sperma pun boleh ada anak. Aku boleh buat. Allahu Akbar. Maryam mengandung perut besar. Lalu satu hari dia nak melahirkan Nabi Isa. Sandarlah. Sandar di pokok kurma. Lalu dia melepaskan ucapan dia. Qalat, Rabbi. Dia kata, Qalat, mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Allah. Dia kata, Ya Allah, mittu qabla hadha. Alangkah elok sebelum ni aku mati aja. Allahu Akbar. Wa kuntu nasyam mansiya. Jadilah aku orang yang tidak dikenal. Orang tak ingat aku, orang tak tahu aku sebab aku dah mati. Kata ulama, bukan Maryam mengeluh, bukan Maryam tidak redha dengan ujian, tapi begitulah kita manusia. Terlepas juga sepatah dua. Dia redha. Tapi itu dia lah. Saat lagi nak berhadapan tu tak beranak lagi. Lepas beranak, tahmiluhu. Dia dukung Isa buat balik kampung. Start episod Nabi Isa. Dukung buat balik kampung. Bila bawa balik kampung, tunggu lagi orang kampung. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an. Engkau telah bawa satu benda yang cukup keji. Mak ayah engkau, makana abuki mara'a sawin wa makanat ummuki baghiyah. Hei Maryam, ayah engkau kami kenal, Imran itu ayah engkau bukan seorang lelaki jahat. Imran tu lelaki yang suci. Sebab itu nama surah dia Ali Imran, keluarga Imran. Dan mak engkau, wa makanat ummuki baghiyah, dan ibu engkau, ummuki, makna berhadapan waktu tu dengan Maryam. Sebab ka, makna mukhatab, facing each other, berhadapan. Mak engkau bukan perempuan baghiyah, bukan perempuan jahat. Bukan perempuan kotor lah. Senang faham. Ayah engkau baik, mak engkau hebat, tiba-tiba ini engkau bawa kat kami. Maryam diam. Maryam tidak bercakap. Sebab dia dah nazar. Inni nazartu lirrahmani sauma. Dia sudah bernazar, dia akan berpuasa. Maksudnya dia tak mau cakap hari ini. Maksud sauma tu ialah enggan bercakap. Lalu orang kampung tanya, dia buat diam. Allah kata, ayat berapa? 29 surah Maryam. Fa asyarat ilaih. Lalu Maryam buat isyarat. Fa asyarat, isyarat. Melayu pun kata isyarat. Lampu isyarat. Fa asyarat ilaih. Lalu Maryam pun buat isyarat, tunjuk kat baby dia. Maknanya hampa nak tahu cerita ni, hampa tanya dia. Lagilah naik angin JKKK. Jangan duk main-main dengan kami. Kami tanya, han tak mau jawab. Lepas tu han suruh kami bercakap dengan budak kecil ni. Budak beringui ni. Mereka tak tahu mukjizat Nabi Isa boleh bercakap waktu kecil. Sekejap kita tengok ayat. Marahlah. JKKK waktu tu paling marah. Taklah hilang dia lambat masuk. Marah berlapis dah. Oi, hang nak buat lebih kurang dengan kami, suruh kami bercakap dengan anak hang. Kaifa nukallim? Mereka tanya Maryam, kaifa nukallim? Bagaimana kami nak bercakap? Fil mahdi sabiyya, dengan budak ni. Mai ayat 30. Qala inni abdullah.
Tiba-tiba Allah izinkan Nabi Isa bercakap. Sebab tu dalam riwayat, Nabi Isa antara manusia yang Nabi sebut. Dia ada 5 semua panjang lah, saya tak mau bahas. Antaranya Nabi Isa yang boleh bercakap waktu baby. Apa Nabi Isa kata? Inni abdullah. Aku ni hamba Allah. Maka Quran ayat 30 surah Maryam menangkis, menolak, menyahjauhkan fahaman mereka yang mengatakan Isa anak Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, itu lagi senang. Ayat 30 surah Maryam, bila Nabi Isa kata inni abdullah, aku ni hamba Allah. Dia bukan anak Allah, hamba Allah macam kita. Maka tertolak. Walaupun mereka berlainan kepahaman, ada yang Protestan, ada yang Anglican, ada yang Seventh Day Adventist, ada yang Roman Catholic, ada yang Orthodox. Ni banyak. Macam kita mazhab lah kot. Banyak faham-faham ajaran Kristian tu. Tetapi mereka tetap satu pada menyatakan bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Kita tolak dengan Al-Quran. Itu kepercayaan kamu, kamu punya pasal. Kebebasan beragama, Islam jamin. Kamu percaya lagu tu, kamu punya pasal. Kami tak. Baik. Kemudian, banyaklah ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan. Banyak ayat tu. Kita nak tolak, tangkis hujah yang kedua. Ketika mana Nabi Isa membesar, dikurniakan Injil, dan dia berjuang bersama dengan pengikut dia tak ramai, 12 orang sahaja yang disebut Hawariyun. Pembantu-pembantu dia 12 orang. Kalau Nabi Isa tu calon, dia dapat 12 undi. Hilang wang pertaruhan. 12 orang aja yang ikut dia. Allahu Akbar. Dia berjuang menentang kezaliman, ketidakadilan. Sehinggalah dia diancam untuk ditangkap dan dibunuh. Maka Nabi Isa alaihi salam telah bersembunyi di dalam sebuah bilik, di sebuah rumah di Baitul Maqdis. Seorang Hawariyun, nama dia Judas. Judas adalah Hawariyun, salah seorang yang 12. Judas telah belot. Judas dia dapat projek telur ayam. Dia dapat dia dapat projek tu, dia pecah habis lubang. Dia habaq dekat Raja Herod, dia habaq dekat ketua polis zaman tu, dia kata aku tahu tang mana Nabi Isa. Nah, ikut aku. Ni si laknat Judas. Lalu mereka pun dibawa menuju sebuah bilik. Allah mengirim malaikat mengangkat Nabi Isa ke langit. Lalu Allah menukar wajah Judas menjadi wajah Nabi Isa. Ambil kah nak projek telur ayam tadi? Ambil. Allah tukar wajah dia menjadi wajah Nabi Isa. Maka yang disalib itu bukan Nabi Isa, ialah Judas. Kita tolak kepercayaan itu. Mana dalil? 157 Suratun Nisa. Allahu Akbar. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah
wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum al-ayah. Tengok, Allah ajar kita. Kamu nak percaya yang tu Nabi Isa, kamu punya pasal. Itu hak kamu, itu percayaan kamu. Kami tak campur. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kami, Allah Ta'ala ajar, Quran ajar, ayat 157 An-Nisa, dan perkataan mereka. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan perkataan mereka yang mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa anak Maryam Rasul Allah itu. Lalu Allah kata, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh dia. Wa ma salabuhu, mereka tidak salib dia di papan salib. Walakin syubbiha lahum, bahkan Allah syubbiha, tasyabbuh. Tasyabbuh makna menyerupai. Allah serupakan wajah Judas Hawariyin yang belok tadi jadi muka Nabi Isa. Itulah yang disalib. Kita orang Islam, Nabi Isa duduk langit sampailah. Jangan ada siapa kata Nabi Isa kena salib, syirik. Terkeluarlah kamu daripada Islam. Wal'iyadzabillah. Yang tu mereka punya kepercayaan. They are believing their faith. None of our business. Muslimin dan muslimah. Bagaimana Nabi Isa nanti akan turun. Kan semua tahu. Di Menara Timur, di Masjid Dimash, di Damsyik, Syria. Dan bermulalah nanti pembunuhan Dajjal. Pembunuhan babi-babi pun akan dibunuh. Salib-salib akan dihancurkan. Dan Nabi Isa dan Imam Mahdi akan memerintah dunia 7 atau 8 atau 9 tahun. Itu dalam hadis. Waktu itu dunia menjadi aman. Aman dia macam mana? Rasulullah sebut, kanak-kanak bermain dengan ular. Budak-budak lah duk main dam ular. Bukan main ular, main dam ular. Naik, telan di ular, nyet pergi bawah balik. Kan? Lempak balik dadu. Tapi dadu betul punya, bukan cerita penyamun hoya-hui tu dadu tak elok. Hak brain pendek buat tu. Itu dadu tipu, semua tipu lah. Kona-kona nombor sama. Kan tuan pun tengok kan cerita tu. Tuan, bagaimana baling dadu naik balik tangga. Lepas tu kena telan ular, turun pula. Tu dam ular. Ni bermain dengan ular. Punya aman. Balik sekolah beg penuh ular. Tengah makan nasi duk cium-cium ular. Main dengan ular. Satu atas kepala, celah pinggang. Punya aman. Nabi kata aman dunia. Serigala berkawan dengan kambing. Serigala dengan kambing jalan dua pergi kedai kopi. Relax serigala tak faham kambing. Punya aman. Ketika Nabi Isa dan Imam Mahdi memerintah dunia. Nabi kata 7 atau 8 atau 9 tahun. Kemudian Nabi Isa akan menunaikan fardu haji. Kemudian Nabi Isa akan diwafatkan Allah dan dikebumikan di Masjidin Nabawi di belakang Sayyidina Umar mengikut satu riwayat. Allah, kepercayaan, keimanan kita kepada Nabi Isa alaihi salam mengatasi kepercayaan mereka. Dan yang terakhir, bagi fasa terakhir perbahasan, timbullah polemik. Boleh ke Ustaz kita ucap Merry Christmas? Kita ucap Selamat Hari Natal? Ulama contemporary, saya ambil pandangan itulah mudah.
almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Dr. Ali Jumah, Mufti Mesir, dan beberapa ulama contemporary menghukumkan harus kita boleh ucap, kalau rakan pejabat ke, boleh ucap selamat hari Natal, Merry Christmas to you, dengan syarat dalam hati tiada niat membesarkan perayaan mereka. Itu tak boleh. Ucap tu sekadar hubungan, katalah pejabat, supaya hubungan itu mesra. Kalau kita berjiran, hubungan jiran jadi cantik. Harus kita boleh ucap, tak ada masalah. Cuma dalam mau jaga, jangan kita membesarkan perayaan ni. Ucap mulut sudah. Satu. Yang kedua, boleh tak hadiah menghadiah? Boleh. Kita hadiah kat jiran kita, Merry Christmas. Hati tak ada, mulut aja. Selamat hari Natal, ni ada sikit hadiah. Bagilah hadiah elok-elok, janganlah bagi palang salib tu kat dia. Itu tak boleh. Sebab Nabi sendiri menerima hadiah dan memberi hadiah. Nabi menerima hadiah dari Raja Mauqukis. Nabi memberi hadiah kepada Raja Najasyi. Itu ahlul kitab tu. Tak ada masalah. 2, 3. Boleh tak hadir kalau dia buat jamuan makan? Dia bos panggil rumah dia. Kan, bos panggil. Ataupun besok tu kerja, pejabat buat. Sempena hari Natal, jamuan makan tengah hari. Ulama hukum, tengok makan dia. Ada benda haram? Tak ada. Makan. Tak ada hal. Cuma, janganlah tempat tu contoh. Dewan, tengok 8 palang salib. Tu tak boleh. Masuk-masuk tengok penuh palang salib. Keluar, tak payah. Mestilah suasana dia tu, suasana yang terhindar dari ajaran dia. Setakat dia panggil makan, balut. Tuan-tuan, muslimin muslimat, inilah toleransi Islam. Kena faham. Apatah lagi kita Malaysia dalam keadaan masyarakat berbilang kaum. Kita hari raya, mereka ucap selamat hari raya. Ini bukan kongsi raya dah. Kena faham elok. Ini bukan kaedah kita berkongsi raya. No. Tetapi sekadar kata Qaradawi almarhum, menjaga hubungan kemanusiaan, menjaga hubungan sosial antara manusia, dalam pejabat ke, dalam negara ke, Perdana Menteri ucap Merry Christmas, no problem. Tapi dalam mau jaga. Jangan berdetik, satu detik pun dalam hati mengatakan betulnya ajaran ni. No, itu salah. Sekadar meraihkan dalam bentuk untuk jaga hubungan jiran. Kalau adik-beradik, contoh dia Islam dah, pak dia masih Kristian, no problem. Tak ada hal. Menjaga kekeluargaan itu, ini ulama bahaskan. So benda-benda macam ni kita mesti faham. Dia tidak sampai kepada merosakkan akidah. Tidak. Dengan syarat innamal a'malu binniyat. Kita faham bahawa setiap perbuatan mestilah berdasarkan niat. Dan kita mesti tahu bahawa kita hanya sekadar ucap sahaja. Bagi dia happy seronok tu aja. Tapi kita tak reda dengan perayaan dia. Tak ada pasal. Cuma mulut saja atas jaga hubungan. Kita sebut dia pun syok, jiran jadi baik. Itu no problem. Tak ada masalah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti faham isu-isu ini yang kadang-kadang never ending story. Kadang-kadang tak pernah habis. Masuk aja dia mula pening. Dia mula ulang benda yang sama. Walhal ulama sudah bincang, Darul Ifta Mesir pun bincang, dan mereka mengeluarkan hukum harus ucapan-ucapan seperti itu. Dengan syarat hati kita tidak meredai apa yang mereka rayakan, cuma mulut saja untuk hubungan itu menjadi baik dalam pejabat, dalam syarikat, dalam berjiran dan sebagainya. Wallahu a'lam. InsyaAllah bulan depan dan tahun depan
Tambah ada umur lagi, ya Allah, ya Tuhan. Saat tuan, bulan 3 nak puasa. Rasa baru aja isap okok tahun lepas. Lepas buka puasa. Ni nak isap okok balik. Tuhan, muslimin muslimah, masa berjalan begitu pantas. So kita jumpa bulan depan dan saya sambung semula perbahasan dalam surah Asy-Syu'ara. Malam ni saya sentuh tajuk ini sedikit untuk sama-sama kita memahami Maryam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul dan Nabi yang begitu dekat dengan kita umat Islam. Dan saya sebut tadi beberapa fakta berdasarkan Al-Quran untuk kita memahami bahawa di sana ada limitation, adanya had antara kita dan mereka, walaupun dibenarkan untuk kita mengucapkan ucapan-ucapan yang telah kita sebut dan dibahaskan oleh para ulama sebagai satu keharusan demi menjaga keharmonian masyarakat, hubungan keluarga, syarikat, company dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.